Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Sarahana Zaki dalam berita BTTV hari ini. Ahli Parlimen Labuan menolak dakwaan akan meninggalkan Parti Warisan Sabah. Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli menegaskan tidak mempunyai rancangan untuk keluar daripada Parti Warisan Sabah untuk menjadi wakil rakyat bebas. Rosman berkata pendirian politiknya masih kekal bersama warisan dan tidak mempunyai perancangan sedemikian. Pendirian itu sekaligus menolak sebarang dakwaan bahawa beliau akan meninggalkan warisan. Tegasnya, laporan media sebelum ini tidak menggambarkan perkara sebenar secara keseluruhan. Dalam satu kenyataan hari ini, Rosman berkata, secara umum beliau memberitahu dalam laporan itu tiada masalah jika Labuan dipimpin oleh mana-mana wakil rakyat sekalipun, termasuklah bebas, kerana pembangunan pulau bebas cukai itu perlu tetap diteruskan. Wirawati Parti Warisan Sabah Sepanggar menafikan kenyataan bekas ketuanya Raisa Abdul Ghafur yang mendakwa kira-kira 600 ahli daripada 9 cawangan di bahagian Sepanggar meninggalkan parti berkenaan. Timbalan Ketua Bahagian Warisan Sepanggar Ahmad Jais Otong berkata, sebenarnya hanya 2 cawangan Telipok Ria Blok 18 dan Telipok Ria Blok 15 menutup cabang itu dan bukannya 9 seperti yang dilaporkan. Kemarin Raisa memberitahu di sidang media kononnya beliau bersama dengan kira-kira 600 ahli dari 9 cabang membuat keputusan meninggalkan parti itu selepas hilang kepercayaan terhadap ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman. Apa yang dinyatakan Wirawati ini dan juga ada beberapa cawangan yang keluar parti ini adalah apa yang kita lihat baru 2 cawangan. Apa yang disebut tadi itu 6 cawangan ini, 7 cawangan ini adalah dibuat-buat dengan tujuan agenda politik menjatuhkan ataupun mencunting arang kepada pemimpin kami yang berhormat Datuk Muhammad Aziz selaku Ketua Bahagian dan juga merangkap ahli Parlimen di Sepanggar. Tidak pernah menolak tetamu. Saya nak tekankan di sini, saya nak ulang lagi sekali di sini. Jawatan kuasa bahagian dibentuk silang beberapa minggu, 2 minggu Datuk accident. Okey. Setelah dia accident kemalangan, bayangkan daripada hospital sentiasa menerima tetamu kecuali semasa rawatan ataupun yang berhormat dalam keadaan sibuk. Kalau ada yang mengatakan bahawa yang berhormat ini susah dijumpa, itu tidak betul. Itu tidak benar sama sekali. Itu adalah fitnah. Sementara itu, Timbalan Ketua Wirawati Warisan Sepanggar, Faiza Din, menyuarakan perasaan kecewa tetapi menyatakan keyakinan bahawa cabang-cabang lain akan mengekalkan status quo mereka dalam memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Aziz. Faiza yang kini pemangku Ketua Warisan Wirawati Sepanggar berkata, ahli sayap wanita itu akan meneruskan pelbagai pelan yang dirangka dan akan terus memperbaiki segala kelemahan untuk memastikan pembangunan di Sepanggar. Turut menafikan dakwaan 600 ahli warisan keluar parti adalah ahli warisan cawangan Sepanggar Muhammad Daud Basa. Exco Wirawati Pusat Erzayani Opong turut mencabar bekas ketuanya untuk membuktikan senarai nama 600 ahli warisan yang didakwa telah keluar daripada parti itu. Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah meminta ahli yang membuat pengisytiharan keluar parti menghantar senarai nama mereka bagi membolehkan dikeluarkan dari rekod PKR Pusat. Pengurusi PKR Negeri merangkap timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata sehingga kini pihaknya masih belum menerima senarai nama ahli yang mengisytiharkan keluar parti termasuk terbaru membabitkan PKR Kalabakan yang mendakwa 2,000 ahli keluar parti. Tegasnya, sesiapa sahaja boleh menyebut angka yang keluar parti tanpa diketahui kebenarannya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi PKR Sabah, Adam Festival Wilfrid berkata, notis tuntutan akan dihantar kepada Timbalan Ketua Cabang Kalabakan, Muhammad Jailani Cacu untuk membuktikan 2,000 ahli di kawasan parlimen itu telah keluar parti bersama beliau. Kegagalan berbuat demikian akan memaksa parti untuk meneruskan tindakan undang-undang ke atas beliau dan rakan-rakan beliau yang telah membuat dakwaan tersebut dalam sidang media berkenaan.
Sertakan nombor keahlian dan tanda tangan mereka sekali. Jangan cakap saja untuk tujuan publiciti murahan, tegasnya. Pendirian Adun Kiulu Datuk Johnny Stone Bangkuai dan Parti Bersatu Sabah PBS berhubung isu IMM 13 membuktikan bahawa selama ini mereka mengelirukan rakyat Sabah. Kata Timbalan Ketua Wirawati Parti Warisan Sabah, Joanna Sohendi Rampas. Jika sebelum ini Johnston dan PBS menggesa kerajaan negeri diterajui warisan untuk menghantar pulang pendatang asing tanpa izin parti, namun hari ini mereka sebaliknya bersetuju dengan cadangan kerajaan persekutuan untuk mengeluarkan dokumen IMM 13 kepada rakyat asing di Sabah. Selama ini PBS mengelirukan rakyat Sabah dengan membuat rakyat berfikir bahawa kuasa itu ada dalam tangan kerajaan negeri, katanya dalam satu kenyataan. Joanna menambah bahawa kerajaan Sabah yang dipimpin warisan sentiasa konsisten dengan isu pendatang asing tanpa izin dan kekal dengan niat untuk mengambil kuasa itu daripada tangan Putrajaya agar isu itu boleh diselesaikan tanpa bergantung kepada Putrajaya. Atas sebab itulah cadangan PAS sementara Sabah PSS dipersetujui. Ini kerana kerajaan persekutuan yang diterajui Pakatan Harapan ketika itu bersetuju untuk mengembalikan kuasa mengawal operasi ini kembali kepada Imigresen Sabah tetapi dengan syarat lebih banyak rundingan dan pertemuan diadakan untuk menyelesaikannya secara teknikal. Joanna mencabar pemimpin PBS untuk menjalankan amanah yang diberi rakyat Sabah supaya dapat menyelesaikan masalah berkenaan parti dengan sendiri dan bukannya bercakap di kedai kopi sahaja. Kerajaan Sabah membenarkan penganjuran persidangan, seminar dan kursus dengan kapasiti tidak lebih 150 orang bergantung kepada saiz ruang dan penjarakan sosial di lokasi penganjuran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal berkata, dengan kebenaran itu, pelaksanaan majlis-majlis anjuran kerajaan dan swasta boleh dilakukan dengan mematuhi tata cara prosedur operasi standard SOP AM pelaksanaan majlis kerajaan dan swasta yang ditetapkan. SOP AM itu wajib dipatuhi setiap agensi kerajaan dan swasta yang ingin menganjurkan mesyuarat, seminar, bengkel, kursus latihan, persidangan, ceramah dan majlis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menerusi tata cara SOP AM, penganjuran program sedemikian di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD tidak dibenarkan. Pesakit di bawah siasatan PUI juga tidak dibenarkan hadir di mana-mana majlis yang diadakan. Selain itu, penganjur dan urus setia perlu menyediakan kaunter saringan kesihatan di pintu masuk. Peserta perlu menggunakan pensanitasi tangan dan digalakkan memakai pelitup muka. Penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter hendaklah diamalkan semasa menunggu giliran menjalankan saringan. Peserta juga tidak dibenarkan berkongsi bilik sekiranya perlu menginap semasa penganjuran majlis-majlis yang diadakan. Untuk peserta yang didapati suhu badannya melebihi had dibenarkan dan bergejala, tidak akan dibenarkan masuk menghadiri majlis yang diadakan. Bilangan kes aktif COVID-19 di Sabah kekal 7 susulan tiada sebarang kes baru dilaporkan hari ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata penampang mencatatkan bilangan kes aktif tertinggi dengan 3 kes diikuti Tuaran 2 kes dan masing-masing 1 kes di Tawau dan Papar. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sabah kekal 364 kes manakala seramai 350 orang telah sembuh daripada virus itu sejak Mac lalu. Kes kematian di Sabah kekal 7 kes. Sementara itu, 1 kes baru yang dilaporkan di negeri ini semalam dikesan menerusi saringan di Pusat Tahanan Sementara Tawau, kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda membelanjakan sehingga RM200,000 dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini bagi memindahkan 6 gajah liar dari Felda Umas Kalabakan ke Hutan Simpan Gunung Rara melalui operasi translokasi. Ketua Unit Perancangan Perladangan Felda, Iza Mustafa berkata, operasi translokasi itu bagi memelihara kawasan serta tanaman sawit di Felda Umas daripada ancaman gajah liar selain memastikan gajah-gajah liar tidak dicederakan atau dibunuh. Kerosakan tanaman akibat serangan gajah Borneo di Felda Umas Kalabakan menyebabkan kerugian melebihi RM430,000.
Izam berkata Felda juga membelanjakan lebih RM200,000 untuk pembaikan pagar elektrik dan parit gajah sepanjang 44,176 meter di kawasan Felda Umas. Semalam, seekor gajah Borneo yang dinamakan Umas dipindahkan ke hutan simpan Gunung Rara Luasong, terletak lebih kurang 2 jam perjalanan atau 100 km dari Felda Umas. Proses pemindahan Umas yang menggunakan jentera Jabatan Hidupan Liar itu berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Dr. Sen Nathan berkata, gajah bernama Umas itu mempunyai ketinggian 6 kaki dan dipercayai berumur lebih 20 tahun. Umas berjaya ditangkap Jumaat lalu. Umas adalah gajah yang ke-6, dipindahkan dan dipercayai ada 4 ekor gajah lagi yang masih berada di sekitar Felda Umas. Dua beradik antara 4 individu didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu atas kesalahan memalsukan penyata bank bagi mendapatkan tender perkhidmatan membekal makanan bermasak ke asrama sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sharifah Nur Hafizah Syed Abdul Hamid 32 dan abangnya Syed Hairul Nizam Syed Abdul Hamid 41 serta Muhammad Zul Azri Abdul Shani 41 dan Lina Ada 43 didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 468 Kanun yang sama. Sharifah dan Syed Hairul mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan memalsukan penyata bank bagi mendapatkan tender perkhidmatan berkenaan ke asrama SMK Kinabutan Tawau daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah pada 24 November 2016. Muhammad Zul Azri dan Lina yang tidak diwakili peguam turut mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan memalsukan penyata bank bagi mendapatkan tender yang sama ke asrama SMK Kanibungan, Pitas pada 24 November 2016. Hakim Abu Bakar Manat menetapkan 18 Ogos ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan penyerahan dokumen bagi kedua-dua kes berkenaan. Kesemua tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin tempatan. Mahkamah juga memerintahkan kesemua tertuduh menyerahkan pasport dan melapor diri di pejabat SPRM sekali dalam tempoh 2 bulan. Aspek keselamatan di sepanjang Jalan Papar Lama Kota Kinabalu yang sedang dalam pembinaan bagi projek Lebuh Raya Pan Borneo akan dipertingkatkan bagi mengelak lebih banyak nyawa terkorban. Pengarah Jabatan Kejar Raya JKR Sabah Datuk Richard Jomiji berkata, sistem pengurusan trafik di sepanjang laluan berhampiran Kawang yang kini telah meragut 5 nyawa pengguna jalan raya akan diperbaiki. Beliau berkata jalan raya itu sebenarnya masih dalam pembinaan dan papan tanda had laju 50 km sejam juga telah dipasang. Oleh itu, laluan berkenaan tidak boleh digunakan seperti jalan yang sudah siap sepenuhnya. Jika dilihat ada sesetengah pengguna masih memandu melebihi had laju dibenarkan apabila menggunakan jalan terbabit, katanya ketika dihubungi Borneo Today TV hari ini. Beliau berkata susulan kerja-kerja pembinaan yang masih dijalankan, laluan 2 lorong diubah menjadi 1 lorong. Keadaan itu mungkin mengelirukan pengguna jalan raya, khususnya yang tidak biasa melaluinya. Atas sebab itu, selain meletakkan lebih banyak papan tanda isyarat, JKR Sabah juga merancang untuk mengubah tanda jalan bagi membolehkan pengguna mengetahui perubahan lorong dari 2 lorong kepada 1 lorong. Datuk Richard berkata kebiasaannya lampu jalan akan dipasang pada fasa terakhir pembinaan jalan. Namun aspek itu berada di luar bidang kuasa JKR. Beliau mengingatkan pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan ditetapkan khususnya berkaitan had laju dan pertukaran lorong 2 hala kepada sehala apabila melalui jalan berkenaan. Bulan ini sahaja kemalangan meragut 5 nyawa dalam 3 kemalangan berasingan di Jalan Lama Papar, Kota Kinabalu. Sejak Disember tahun lalu sehingga kini, 7 kematian dilaporkan di sepanjang kilometer 16 hingga kilometer 22 jalan berkenaan. Selain Jalan Papar Lama Kota Kinabalu, satu lagi lokasi dikenal pasti menjadi laluan maut di Sabah kerana sudah kerap kali berlaku kemalangan termasuk kemalangan maut. Yang dimaksudkan kilometer 4 Jalan Tambunan Kota Kinabalu yang meragut nyawa 2 wanita manakala 2 lagi cedera parah malam Sabtu lalu. Kemalangan ngeri itu menyebabkan majlis pendaftaran perkahwinan yang sepatutnya berlangsung hari ini bertukar menjadi majlis pengebumian apabila sepasang tunangan terbabit dalam kemalangan jalan raya yang menyebabkan salah seorang daripada mereka maut.
Kemalangan berhampiran sekolah menengah Saint Martin Tampasak itu mengakibatkan kenderaan berkenaan terputus dua. Difahamkan kereta dinaiki mangsa terbabas sebelum melanggar tiang elektrik ketika melalui satu seleko. Bagi penduduk setempat di Kampung Karanaan Tambunan, lokasi tersebut adalah kawasan kemalangan kerana terdapat seleko berbahaya. Menurut penduduk, lampu jalan di situ sering tidak berfungsi menyebabkan pengguna jalan raya sukar untuk melihat keadaan jalan. Jika orang luar melalui seleko itu, mereka akan menyangka ia adalah jalan lurus. Malah untuk keluar dari kawasan sekolah menengah Saint Martin juga agak berbahaya kerana tidak dapat melihat kenderaan yang datang dari arah bertentangan kerana dilindungi bukit akibat seleko. Kemalangan maut yang sering berlaku seharusnya membuka mata pihak berwajib untuk memperbaiki aspek keselamatannya. Bala saudara, paparan sebentar tadi mengakhiri berita BTTV untuk hari ini. Teruskan ikuti perkembangan berita-berita terkini bersama BTTV. Saya Nur Sarahana Zaki. Assalamualaikum dan jumpa lagi.